Hai, selamat pagi dan selamat sejahtera buat anak-anak murid dari kelas 3 PKBV. Jadi hari ini untuk mata pelajaran pendidikan moral, kita akan teruskan pembelajaran kita bagi unit 9 iaitu berani berkomunikasi. Jadi murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan berani berkomunikasi? Berani itu adalah sifat yang sifat yang baik dalam diri, dan berkomunikasi merujuk kepada bagaimana kita nak berhubung ataupun kita nak bercakap ataupun kita nak bergaul dengan orang lain. Itu dia. Jadi mari kita faham situasi dalam gambar ni. Okey, ini merupakan gambar dalam buku teks pendidikan moral. Kita tengok dalam keadaan dalam situasi ini seorang murid dan seorang orang dewasa berada di dalam pejabat ataupun di dalam bilik guru. Jadi kita tengok dekat sini, apa kata murid ni? Pak Cik Rahim, Cikgu Eli minta sampul surat putih. Jawab Pak Cik ni, baiklah, nanti saya ambilkan. Terima kasih, jawab murid tersebut. Jadi dalam gambar ini telah berlaku satu keadaan dipanggil komunikasi berkesan. Kalau murid-murid tengok dekat dalam gambar ni, murid ini telah diarahkan oleh gurunya untuk mengambil sampul surat di pejabat. Jadi murid ini telah berkomunikasi dengan orang dewasa iaitu pakcik ni. Nama pakcik ni Pakcik Rahim. Jadi dia bekerja dekat atau bertugas di pejabat. Jadi murid ini telah memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan orang dewasa. Inilah yang dipanggil dengan berani berkomunikasi. Jadi kita tengok persoalan dekat sini. Yang pertama, mengapakah murid perlu yakin semasa berkomunikasi? Kenapa murid yang ni perlu yakin? Jadi yang pertama kita tengok dekat sini, yang kita dapat kesan adalah bila dia yakin, dia dapat membentuk peribadi diri. Membentuk peribadi diri ini maksudnya satu keadaan di mana dia yakin ataupun dia rasa diri dia rasa lebih terpimpin ataupun dia rasa dia lebih bertanggungjawab. Itu maksud dia. Yang kedua, menjalankan arahan dengan baik. Dalam arti kata lain, murid ini dapat menjalankan arahan dengan baik. Maksudnya dia mendengar, dia dapat jalankan tanggungjawab dia. Okey. Dan yang ketiga, maklumat yang diberikan sampai. Maklumat tu maksudnya apa yang diarahkan oleh guru kepada murid ini untuk memberikan maklumat kepada pakcik ni sampai. Jadi dia memberanikan diri, dia pergi, dia bagi tahu dia perlukan sampul surat putih. Jadi maklumat tu sampai. Jadi pakcik ni pun terima maklumat tu dengan baik. Okey, kita tengok apakah yang akan berlaku sekiranya murid malu untuk berkomunikasi. Bila seorang murid tu malu, dia datang ke pejabat, kemudian dia malu ataupun dia tak boleh nak bercakap dengan orang dewasa, apa yang berlaku? Yang pertama, dia akan hilang keyakinan diri, di mana dia akan rasa takut, dia akan rasa tak boleh nak cakap, dia jadi tak boleh nak bersuara. Okey, hilang keyakinan diri. Yang kedua, apabila dia malu, arahan yang diberikan tidak dapat dilaksanakan. Jadi arahan dia tadi suruh pergi ke pejabat. Cikgu suruh pergi ke pejabat untuk ambil sampul ataupun untuk minta sampul putih. Jadi bila berada dalam keadaan malu ataupun dia takut untuk menyuarakan atau untuk bercakap, jadi arahan yang diberikan tidak dapat dilaksanakan. Jadi gagal dekat situ. Okey. Jadi berani berkomunikasi ini sangat penting, terutamanya semasa kita berada di sekolah. Okey. Kita akan tengok pada slide yang kedua. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat pula buku teks yang muka surat berikutnya adalah tindakan berani. Dari sini dikata ceritakan. Okey, dalam gambar ini ada ditunjukkan dua situasi, di mana gambar yang pertama menunjukkan ada sekumpulan murid sedang menjalani aktiviti pendidikan jasmani bersama dengan seorang guru lelaki. Manakala di tepi padang ni terdapat seorang guru perempuan bersama dengan seorang murid pendidikan khas. Jadi kita tengok perbualan mereka. Okey, guru perempuan ni kata,
minta kebenaran daripada Cikgu Syah untuk sertai kelas inklusif pendidikan jasmani. Jadi jawab murid ni, baiklah cikgu. Jadi apa yang berlaku? Kita tengok dekat sini, murid itu ataupun murid yang diarahkan oleh cikgu perempuan tadi pergi ke arah kawasan kumpulan yang sedang melakukan aktiviti pendidikan jasmani tadi, dan murid ni berkata, Cikgu Syah, saya akan sertai kelas inklusif pendidikan jasmani kelas cikgu. Kemudian jawab Cikgu Syah, baiklah, silakan. Jadi dalam cerita ini kita dapat lihat di mana seorang murid ini dia memberanikan diri pergi ke arah kumpulan murid-murid yang sedang melakukan aktiviti dan untuk dia sertai kelas tersebut. Okey, jadi kita tengok kat sini. Nyatakan perlakuan yang ditunjukkan oleh murid. Apakah perlakuan yang ditunjukkan oleh murid? Iaitu berani bersuara. Berani bersuara. Jadi bila dia berani bersuara, dia berani menyampaikan hasrat dia, jadi dia berjaya. Okey, yang kedua, nyatakan perasaan kamu apabila bersikap berani berkomunikasi seperti murid di atas. Okey, yang pertama, murid akan berasa lebih yakin. Dia percaya pada diri dia dan dia lebih yakin akhirnya dia berjaya untuk sertai kelas tersebut. Yang kedua, perasaan dia akan rasa gembira sebab dia dapat mengikuti kelas tersebut. Sebab hasrat dia ataupun keinginan dia berjaya dicapai. Inilah yang akan berlaku kepada murid tersebut. Tindakan yang sangat berani. Jadi dia berani berkomunikasi dan akhirnya dia berjaya menyertai kelas tersebut. Okey? Baik. Murid-murid, seterusnya kita tengok contoh situasi lain ataupun keadaan lain di mana keberanian ataupun berani berkomunikasi yang kita kena amalkan di sekolah. Okey, yang pertama kita tengok pergi ke tandas. Jadi setiap hari murid akan pergi ke sekolah, mesti ada pergi ke tandas. Jadi bila berada di tandas ataupun bila berada dalam kelas, murid rasa nak buang air kecil ke nak buang air besar, perlu beranikan diri untuk bagi tahu kepada cikgu ataupun bagi tahu kepada kakak untuk awak pergi ke tandas. Beritahu dekat cikgu, cikgu saya nak pergi ke tandas, saya nak buang air kecil. Contoh. Itu kita kena berani berkomunikasi ataupun berani bersuara. Yang kedua, semasa berada di kantin, murid perlu berani untuk menyatakan nak beli apa, nak tanya berapa harga, akan berurusan dengan pihak kantin iaitu makcik kantin, kakak area kakak kantin ataupun pakcik kantin. Okey? Jadi kena beranikan diri untuk membuat pembelian ataupun berurusan di kantin. Yang seterusnya bertanya khabar ataupun mengucapkan salam ataupun mengucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, hai. Bukan saja kepada cikgu, pada kawan-kawan juga. Okey, jadi kita kena tanya khabar. Itu juga salah satu cara kita berani berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah semasa dalam kelas. Contoh dalam gambar ni adalah meminjam barang. Contohnya kawan awak ada bawa barang yang awak tak ada bawa, ataupun nak pinjam color ataupun nak pinjam pensel, boleh beritahu pada kawan awak, boleh pinjamkan saya pensel ataupun saya nak pinjam pemadam sekejap. Jadi berani menyatakan hasrat kita. Jadi kawan kita akan bagi pinjam, kemudian kita pulangkan balik. Okey. Jadi ingat, berani berkomunikasi sangat penting, terutamanya semasa berada di sekolah. Jadi urusan awak akan ataupun situasi akan menjadi lebih seronok bila awak boleh berani berkomunikasi. Jadi amalkan kemahiran berani berkomunikasi walau di mana saja kita berada. Okey. Jadi nanti buat latihan yang cikgu berikan dan selamat mencuba. Stay safe. Bye.